Oke, salam dan salam sejahtera. Ada pencerahan saya berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden UMNO hari ini, yang mana dia kata PRU ke-15 ni masa untuk menghukum ahli-ahli politik yang lompat kata. Jadi, apa yang saya lihat daripada kenyataan ini, bahawa Presiden UMNO harus sedar bahawa Presiden UMNO juga bersekongkol dengan geng-geng kata ni. Kalau kita lihat, UMNO keluar, ahli Parlimen UMNO ni keluar untuk menyokong kerajaan PH waktu itu adalah sebelum langkah Sheraton. Manakala ahli Parlimen PKR yang masuk dalam kerajaan yang ada hari ini adalah mereka yang lompat setelah langkah Sheraton. Jadi apa yang saya nak isukan di sini adalah Presiden UMNO harus sedar sebelum langkah Sheraton berlakunya Kongres Maruah Melayu, yang mana Presiden UMNO juga antara dalang-dalangnya. Kenapa dia nak cerita tentang kata? Walaupun hari ini ramai yang masih kekal dalam UMNO itu, tetapi UMNO berada dalam kerajaan yang bukan mandat rakyat. Kalau parti UMNO itu parti yang mempunyai disiplin, parti yang mempunyai keteguhan, mempunyai ketegasan, mereka tidak akan bersekongkol untuk menubuh kerajaan. Kerana sepatutnya UMNO Barisan Nasional sedar bahawa mereka dah kalah dalam PRU ke-15. Kenapa nak mengganggu-gugat kerajaan PH? Sebenarnya yang sebetulnya berlaku adalah sepatutnya PH membuat kerajaan itu untuk stabilkan balik dan akhirnya PH jadi kerajaan hari ini. Tetapi apa yang dia nak ceritakan ini, bahawa nak menghukum kata ini, saya tidak suka dengan kata ini. Tetapi kerana Presiden UMNO bersekongkol dengan mereka untuk nak menjaminkan keselesaan supaya berada dalam kerajaan, supaya apa yang mereka inginkan tercapai, maka tidak berhak untuk dia nak menceritakan tentang isu kata ni, kerana dia bersama dengan kata yang ada hari ini. Tetapi dia kata nak menghukum kata ini. Kenapa 5, 6, 7 bulan yang lalu ataupun setahun yang lalu Presiden UMNO tidak tarik sokongan dan tidak mahu lagi bersama dengan gabungan yang ada hari ini, biar berlaku PRU ataupun kembalikan mandat itu kepada PH? Itu yang sebaiknya. Tetapi kenapa dia nak menceritakan tentang nak menghukum kata ini? Ini saja ke modal politik yang ada kepada Presiden UMNO ni. Ya, jadi dia hari ini bersama dengan geng kata tau. Dia bersama dengan geng pengkhianat. Termasuk parti UMNO sendiri berada dalam kerajaan hari ini. Kita boleh katakan sebagai mereka yang khianat kerana mereka kalah. Apalagi cerita PAS, memang dah jelas-jelas kalah. Apa yang menjadi punca yang kita boleh lihat sebagai rakyat hari ini, yang kita perlu fikir adalah mereka yang ada dalam kerajaan hari ini patut kita tolak semua. Bukan saja mereka yang menjadi kata, tetapi mereka yang seperti parti UMNO juga, seperti parti PAS juga, seperti parti Bersatu ni juga perlu kita tolak. Itu dia. Jadi tidak payah dia nak mengulas panjang, seolah-olah apabila saya lihat kenyataan itu untuk membalas dendam. Dan dia kata selama ini dia ada musuh politik, yang mana dia rasakan musuh politik itu seolah-olah berdendam untuk membalas lagi musuh politik dia. Jadi politik apa nih yang kita lihat hari ini? Anwar Ibrahim, bagaimana pimpinan UMNO Barisan Nasional buat dia, sehingga kan 2 kali masuk penjara. Belum lagi cerita dia masuk ISA. Belum lagi kita lihat pemimpin PH masuk dalam ISA sebelum itu. Hari ini baru 1 orang yang kita boleh tuduhkan dalam penjara, masuk dalam penjara hari ini. Bekas Perdana Menteri kita dah menggelupur UMNO. Jadi pada pandangan saya, kalau UMNO tidak melakukan kesalahan, kalau pemimpin UMNO tidak melakukan rasuah, penyelewengan atau salah guna kuasa, kenapa nak takut? Tidak perlulah nak menceritakan bahawa kita perlu menghukumkan kata-kata ini, kerana jawapannya ada di tangan rakyat. Siapa yang jadi kata, siapa yang jadi pengkhianat, siapa yang bersekongkol dengan pengkhianat, parti mana yang bersekongkol dengan kerajaan yang ada hari ini, ini adalah jelas. Jadi itu yang saya lihat, bahawa kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden UMNO ni hanya untuk dia nak cuba membalas dendam jika dia menang pilihan raya. Jadi apa matlamat dia? Matlamat kita hari ini adalah mengukuhkan kestabilan politik kita ini. Dan satu persoalan yang saya nak lihat, apabila dia telah pun dapat digugurkan dengan 40 kes, apakah kes dia habis? Jika kes dia dah habis, silakan bertanding. Tetapi setahunya saya, jika kita masih ada kes mahkamah, layak tak kita menjadi calon? Apa yang dia cakap hari ini? Apakah Presiden UMNO nak menjadi calon? Ini yang menjadi kita punya persoalan sebagai rakyat hari ini sepatutnya. Adakah kita nak pilih pemimpin yang tidak
kita dapat lagi kesahihannya, adakah dia bersalah atau tidak. Sekiranya dia masih mempunyai case, masih punya case mahkamah, maka kita tidak boleh memilih pemimpinnya seperti ini. Karena seandainya dia menang pilihan raya, dia boleh buat apa saja dengan menggunakan kuasanya, yaitu boleh menggugurkan case mungkin. Tetapi kalau dia kalah pula, apa yang terjadi? Jadi yang paling besar isunya adalah kalau Barisan Nasional itu menang. Yang pertama, rakyat akan lihat bahwa dia akan gugurkan semua case-nya. Yang kedua, sekiranya case itu tidak digugurkan dan akhirnya dia menjadi Perdana Menteri dan akhirnya disabit juga bersalah, adakah kita nak tengok Perdana Menteri kita baru dalam setahun dua dah pun menjadi banduan? Jadi kita nak kestabilan politik hari ini yang sepatutnya diceritakan oleh pimpinan UMNO, sepatutnya apa manifesto mereka, apa rancangan mereka untuk rakyat. Tetapi apa yang saya lihat hari ini, ceritanya adalah asyik nak melawan Pakatan Harapan, asyik nak melihat kepada arah APN, arah PAS. Ini bukan isunya hari ini. Hari ini, Presiden UMNO harus sadar, apapun yang nak dicerita, kamu orang adalah ahli parlimen yang membentuk kerajaan. Bermaksud, kamu orang masih ada tanggung jawab untuk rakyat, untuk melihat bagaimana rakyat di bawah hari ini. Bukan hari-hari dengan cerita politik, hari-hari cerita pasal dah selamat kes 40, hari-hari nak cerita pasal bagaimana nak menang. Sepatutnya Presiden UMNO perlu fokus, perlu bersama dengan barisan kerajaan yang ada hari ini, supaya boleh memberi impak kepada kerajaan yang mana Perdana Menterinya adalah UMNO. Dan kita lihat hari ini, apa yang pimpinan UMNO ada dalam kerajaan hari ini, apa yang pimpinan Bersatu ada dalam kerajaan ini, apa yang ada pimpinan PAS dan MIC, MCA gerakan yang ada. Mereka ini tidak dilihat oleh rakyat membuat kerja. Yang mana kita lihat gagal itu bukan sahaja Presiden UMNO gagal, bukan saja Perdana Menteri yang ada dilihat oleh rakyat gagal, bukan saja Tan Sri Muhyiddin Yassin dilihat gagal, dan akhirnya mereka bertelagah sesama sendiri mengatakan yang ini gagal, yang ini gagal. Bukan itu yang rakyat lihat hari ini. Apabila menjadi kerajaan, gagal atau tidak, rakyat nak kamu membuat sesuatu untuk menyelamatkan negara, yaitu apa yang rakyat rasa hari ini, yaitu inflasi yang begitu mendadak. Begitu juga dengan kos yang mana melibatkan gaji-gaji rakyat nih. Bukan sibuk dengan cerita bahawa menangnya 40 kes, bahawa kes 40 tadi buang, dan akhirnya saya dah tidak lihat, saya tidak bersalah, dan akhirnya begini begitu, bawa kek lah dekat mahkamah. Bukan begitu. Yang rakyat mahu adalah apa dia yang kerajaan hari ini nak buat. Jadi itu sepatutnya. Tetapi kalau kita bercerita tentang propaganda dan dendam, maka tidak habislah ceritanya. Jadi politik apa yang nak diamalkan oleh, inilah masalahnya pemimpinan lama-lama yang ada dalam UMNO ni. Kerana dah terlalu lama berkuasa, mereka kalau tak jadi menteri jadi kemaruk. Inilah akibatnya. So kita rakyat harus fikir-fikirkan hala tuju mana yang kita nak pakai. So sekian pencerahan saya. Terima kasih.